Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Mei 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Peguam yang mewakili Najib Razak bertikam lidah dengan bekas pengerusi 1MDB berhubung isu dia memilih untuk tidak bertemu Najib Razak pada 2009. Suasana di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tegang hari ini apabila Peguam Bela Muhammad Syafiee Abdullah menyifatkan saksi pendakwaan ke-15 Muhammad Baqi Saleh sebagai merajuk. Semasa perbicaraan kes rasuah 1MDB, Syafiee mula mengasak dalam pemeriksaan balasnya apabila Baqi mendakwa bekas Perdana Menteri itu terlibat dalam pengurusan dana kekayaan negara Malaysia tanpa mengambil kira lembaga pengarahnya. Saksi itu menyatakan dia curiga apabila pihak pengurusan mengabaikan arahan lembaga pengarah kerana mendapat arahan daripada ahli perniagaan Jolo serta Najib. Baqi sebelum ini memberi keterangan bahawa dia mengesyaki Najib terlibat dalam transaksi tidak wajar di 1MDB dan dia tidak bertemu Najib ketika itu untuk mengemukakan kebimbangannya terhadap syarikat berkenaan. Saksi itu juga sebelum ini memberi keterangan bahawa dia mendapati adalah di luar kebiasaan apabila Najib tidak membalas mesej khidmat pesanan ringkas SMS yang dikirimnya kerana bimbang dengan aktiviti di luar kelaziman di 1MDB. Semasa prosiding di hadapan Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira sekitar tengah hari tadi, Syafiee mengasak Baqi mengapa dia mencurigai Najib dan bukannya ahli pengurusan. Najib yang juga ahli Parlimen Pekan dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM2.28 bilion dana 1MDB. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin kecewa dengan pelantikan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar ke Indonesia. Wakil rakyat daripada PKR itu mempersoalkan mengapa Tajuddin dipilih mengisi jawatan penting itu. Dalam satu kenyataan semalam, Sim merujuk kegagalan pemimpin UMNO itu mengendalikan insiden naas MRT tahun lepas ketika menjadi pengerusi prasarana berhad. Sim yang juga ahli jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi hal ehwal antarabangsa merujuk cara Tajuddin mengendalikan insiden MRT pada Mei 2021 di mana pemimpin UMNO itu dikatakan mengeluarkan kenyataan tidak sensitif. Menurutnya, hubungan dengan Indonesia merupakan salah satu agenda utama hubungan luar negara dan Malaysia tidak boleh menimbulkan ketegangan antara kedua-dua negara. Katanya lagi, walaupun beliau menghormati pelantikan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi Perdana Menteri mempunyai hak untuk menyerahkan nama calon. Oleh itu, beliau meminta penjelasan Ismail Sabri Yaakob berhubung pelantikan Tajuddin tersebut. Terdahulu, Tajuddin mengesahkan pelantikannya sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia di Jakarta kepada Malaysia kini. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Kaukus Parlimen Perubatan Kanabis Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, penyanyi nasyid Yassin Sulaiman tidak akan berada dalam penjara hari ini sekiranya dia tinggal di salah sebuah daripada 40 negara maju lain yang meraikan perubatan kanabis. Tetapi kini kalau dia berada di 40 negara tersebut diraikan, dilihat sebagai penyakit, akan dibantu, bukan dimasukkan ke dalam lock up. Tetapi di Malaysia, kerana undang-undang itu masih undang-undang yang lapuk, lama, ketinggalan zaman, lebih 70 tahun kita tak perbaharui, dia berada dalam kedudukan ini. Dan ini bukan melibatkan saudara Yassin seorang. Ada ramai lagi yang lain yang akan melalui perkara yang sama. Syed Saddiq berkata demikian selepas solidaritinya terhadap Yassin yang hadir diri ke sebutan kes penyanyi tersebut di Mahkamah Session Kompleks Mahkamah Petaling Jaya hari ini. Dalam satu kenyataan berasingan di Facebooknya, Syed Saddiq meminta supaya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob
memberi kuasa kepada Jabatan Peguam Negara untuk membuat pertimbangan yang lebih tinggi dalam isu penggunaan kanabis. Menurut ahli Parlimen Muar, hukuman gantung adalah hukuman yang terlampau berat untuk pesakit yang amat memerlukan rawatan alternatif seperti kanabis dan hemp. Yassin Sulaiman kini ditempatkan di penjara Sungai Buloh, didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate atas 2 pertuduhan menanam 17 pokok disyaki ganja dan mengedar dadah jenis sama. Polis telah melengkapkan siasatan terhadap anak kepada Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim yang memaknai video dirinya memandu sambil diiringi 2 anggota polis di Pulau Pinang awal bulan ini. Menurut seorang pegawai polis yang dekat dengan siasatan itu, pihak polis akan menyerahkan kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan selanjutnya. Kata pegawai itu yang enggan dinamakan, tindakan selanjutnya bergantung kepada arahan yang akan diberikan Timbalan Pendakwa Raya. Katanya siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap Muhammad Khairul Anwar Abdul Aziz yang merupakan pemilik akaun Instagram di mana video itu dimaknai. Seksyen berkenaan adalah berkaitan penggunaan rangkaian secara tidak wajar dan membawa hukuman denda tidak lebih RM50,000, penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Pada 7 Mei lalu, Khairul Anwar memaknai rakaman berdurasi 20 saat di Instagram Story yang memaparkan dirinya yang sedang memandu sambil diiringi 2 anggota polis. Dalam rakaman itu, seorang pengiring dilihat menghentikan sebuah kereta bagi memberi laluan kepada kenderaan Khairul Anwar meredah lampu merah. Ketua Polis Pulau Pinang Syuhaili Muhammad Zain kemudian mengeluarkan kenyataan bagi menafikan anggota tersebut bertindak atas tugasan rasmi dan mereka sedang disiasat. Baik, berita seterusnya. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA memohon maaf berikutan insiden pertengkaran membabitkan seorang kaki tangannya dan seorang pelanggan. Kejadian itu berlaku di kaunter pejabat MBSA Cawangan Kota Kemuning yang tular pada semalam. Ketua Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam MBSA Syahrin Ahmad berkata, siasatan dalaman mendapati kejadian yang dirakam orang awam itu berlaku pada 26 April lalu. Menurutnya, kejadian berpunca akibat salah faham di antara seorang pelanggan dan seorang petugas di kaunter berhubung nombor giliran. Salah faham itu telah dapat diselesaikan setelah pelanggan mengambil nombor giliran dan akhirnya meneruskan urusan pembaharuan lesen perniagaan. Syahrin berkata MBSA sedaya berusaha memastikan masalah itu tidak berulang dan berharap penjelasan itu dapat memberi gambaran sebenar terhadap isu video yang tular di media sosial. Terdahulu, video berdurasi 1 minit 38 saat itu tular memperlihatkan seorang kaki tangan MBSA meninggikan suara terhadap pelanggan yang berurusan di kaunter. Ahli akademik yang juga aktivis sosial Dr. Wan Zawawi Wan Ibrahim, 75 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada pukul 6.47 pagi tadi akibat serangan jantung. Kakaknya Datin Wan Hiyati Wan Ibrahim berkata, adiknya itu rebah ketika sedang bersiap untuk menunaikan solat subuh di kediamannya di Petaling Jaya. Katanya beliau meninggalkan Balu, Nur Shah Muhammad Saleh dan 3 orang anak, masing-masing 2 lelaki dan seorang perempuan. Allahyarham turut mempunyai seorang lagi anak lelaki hasil perkongsian hidup bersama warga Australia yang kini menetap di Sydney. Wan Zawawi memiliki ijazah Dr. Falsafah PhD dari Monash University Melbourne dan disifatkan sebagai seorang ahli akademik yang sangat dihormati. Selain sebagai ahli akademik dan aktivis sosial, Wan Zawawi juga dikenali sebagai seniman yang banyak terbabit
dalam penggubalan lagu-lagu berunsur puisi dan kemanusiaan yang dinyanyikan sama ada beliau sendiri atau artis lain. Allahyarham merupakan penulis lirik lagu perjalanan hidup yang pernah dipopularkan oleh Datuk Ramli Sarip. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.